Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Menurut Bank Dunia, mekanisme kawalan harga Malaysia menyebabkan kekurangan bekalan, bukannya menurunkan kos hidup. Di sini akan mengurangkan 7,000 pekerja. Petronas jual seluruh kepentingan dalam enjin kepada Vivo Energy. Menurut Bank Dunia, mekanisme kawalan harga Malaysia menyebabkan kekurangan bekalan, bukannya menurunkan kos hidup. Mekanisme kawalan harga di Malaysia yang mempunyai senarai barang kawalan harga terbanyak telah menyebabkan bekalan bahan makanan asas berkurang, seterusnya mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi menurut Bank Dunia. Ahli ekonomi utama Bank Dunia untuk bahagian makroekonomi, perdagangan dan pelaburan, Dr. Apurva Sanghi berkata bahawa mekanisme kawalan harga dan pemberian subsidi pertanian negara ini telah membazirkan kecekapan pembahagian sumber. Untuk menyelesaikan isu kos hidup yang tinggi, Bank Dunia melihat keperluan yang mendesak kepada kerajaan Malaysia untuk mengkaji semula mekanisme kawalan harga dan subsidi pertaniannya. Semasa pelancaran Malaysia Economic Monitor MEM 2023 oleh Bank Dunia, Apurva menyatakan bahawa pelaksanaan kawalan harga yang tinggi di Malaysia mungkin telah meningkatkan isu kos hidup di negara ini. Apurva mengatakan bahawa Malaysia mempunyai kawalan harga yang tertinggi di rantau ini. Berdasarkan kajian, mereka mendapati bahawa lebih separuh syarikat yang disiasat yang terjejas oleh kawalan harga ini, mereka sebenarnya mengurangkan pengeluaran mereka kepada 25% daripada kapasiti sedia ada. Situasi ini seterusnya akan meningkatkan harga barang terbabit. Memberikan pandangan terhadap subsidi, Apurva berkata, walaupun orang Malaysia berbelanja lebih banyak untuk barangan yang bukan berasaskan beras, sebahagian besar subsidi pertanian telah digunakan untuk menyokong penghasilan beras. Bayangkan diri anda sebagai seorang petani Malaysia, anda tertakluk kepada kawalan harga. Jadi, apa yang anda hasilkan tidak dapat mendatangkan duit yang banyak. Anda mendapat subsidi, tetapi subsidi ini tidak benar-benar memberi ganjaran kepada anda untuk menghasilkan apa yang diminta oleh pengguna. Jadi, cara keluar yang adil ialah anda perlu meningkatkan bekalan dengan mengeluarkan ketidakseimbangan ini dan memberi ganjaran supaya bekalan meningkat dan seterusnya menurunkan harga barangan, katanya. Selain itu, Apurva berkata kekurangan kepelbagaian dalam pengeluaran tempatan telah menyebabkan peningkatan import dalam kategori produk-produk makanan yang penting, terutamanya daging, jagung dan kacang soya. Ini telah memberi kesan buruk kepada orang miskin di Malaysia, kata Bank Dunia dalam laporan itu. Beralih ke berita seterusnya. Disney akan mengurangkan 7,000 orang pekerja. Pengerusi syarikat Walt Disney, Bob Iger, mengumumkan rancangan untuk menyusun semula syarikat hiburan terbesar dunia itu, termasuk mengurangkan 7,000 pekerja, seterusnya memberikan penjimatan kos sebanyak $5.5 bilion. Pengurangan itu termasuk rancangan untuk memotong $3 bilion dari bajet untuk filem dan rancangan TV, dan selebihnya datang dari bahagian bukan berkaitan kandungan atau konten. Anggaran $1 bilion daripada penjimatan itu sudah pun dilaksanakan, kata Iger dalam satu sesi dialog dengan pelabur. Sebagai sebahagian daripada perubahan, pengerusi syarikat Disney itu juga mengumumkan bahawa syarikat itu akan distrukturkan kepada 3 bahagian. Pertama, unit hiburan yang termasuk perniagaan utama TV, filem dan streaming. Kedua, rangkaian sukan ESPN. Dan ketiga, unit taman tema yang merangkumi kapal-kapal pelayaran dan produk pengguna. Cadangan ini masih di peringkat permulaan. Tiada keputusan akhir dibuat. Penstrukturan semula ini bertujuan untuk meningkatkan margin keuntungan, kata Iger. Langkah ini adalah transformasi ketiga terbesar yang telah diambil. Selain itu, usaha lain adalah dengan memperkuatkan franchise filem melalui pembelian dan pembangunan perniagaan dalam taliannya atau online. Iger kembali memimpin syarikat itu pada November selepas penggantinya Bob Chapek dipecat. Aktivis pelaburan Nelson Peltz menyatakan bahawa saham Disney telah beraksi secara kurang cemerlang dan syarikat itu memerlukan kawalan kos yang lebih baik. Saham Disney naik selepas pengumuman itu, ditambah dengan pembentangan kuartal report syarikat yang lebih baik daripada jangkaan. Baik, kita pergi kepada berita seterusnya. Petronas jual seluruh kepentingan dalam enjin kepada Vivo Energy. Petroleum Nasional Berhad, Petronas, telah mencapai persetujuan untuk menjual keseluruhan kepentingan 74% dalam Engen Limited kepada Vivo Energy, salah satu pengendali runcit bahan api Afrika terbesar dan sebahagian daripada syarikat tenaga multinasional Vitol. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, dalam satu kenyataan berkata selama hampir 3 dekad, Engen telah menjadi bahagian penting dalam portfolio perniagaan kumpulan. Pengiktirafan ke atas sejarah syarikat yang panjang serta cemerlang selama 140 tahun, kekuatan dan keupayaan Engen telah terus berkembang sebagai peneraju pasaran yang mampu meraih anugerah serta menjadi peneraju yang berfokuskan pelanggan di Afrika Selatan, katanya. Keputusan Petronas untuk berundur serta membentuk semula portfolionya telah didorong oleh keutamaan perniagaan yang berkembang, namun kumpulan itu menghargai potensi Engen dan mengakui bahawa ini adalah langkah yang perlu bagi mempercepatkan lagi pertumbuhannya. Tengku Muhammad Taufik berkata, dengan asas yang kukuh, Petronas percaya Vivo Energy bukan sahaja akan mengekalkan operasi yang
mantap bagi Engen tetapi akan membantu mengemudi syarikat itu melalui fasa pertumbuhan seterusnya. Adalah tidak wajar jika Petronas tidak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan Engen kami yang telah memberikan sokongan tidak berbelah bahagi sehingga membolehkan kami mencapai banyak kejayaan secara bersama. Jadi kami berharap untuk melihat mereka maju dalam fasa pertumbuhan seterusnya, katanya lagi. Berdasarkan kenyataan itu, Petronas pertama kali memperoleh saham Engen pada 1996 dan menjadi pemegang saham majoriti menjelang 1998. Engen terlibat dalam pemasaran petroleum, pelincir serta cecair khusus, bahan kimia dan perkhidmatan kemudahan peruncitan. Syarikat itu kini mengendalikan operasi runcit terbesar dengan kira-kira 1,300 stesen servis di 7 negara di Sub-Sahara Afrika dan Kepulauan Lautan Hindi. Pembani Group, rakan kongsi lama Petronas di Afrika dan pemegang saham Broad-Based Black Economic Empowerment BEE akan kekal sebagai pemegang saham dalam Engen bersama Vivo Energy. Katanya lagi, Engen akan terus melaksanakan strateginya serta kekal fokus untuk menetapkan kecemerlangan operasi dan komersial kedua-duanya semasa tempoh pra-penyelesaian dan selepas kejayaan transaksi tersebut di bawah pengawasan Vivo Energy. Memetik kenyataan bernama, Petronas telah dinasihatkan oleh Morgan Stanley serta Rothschild and Company dan transaksi berkenaan tertaluk kepada syarat-syarat lazim termasuk kelulusan kawal selia. Setakat ini sahaja berita yang dapat saya kongsikan dengan anda. Jika anda suka video ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tidak terlepas video saya yang akan datang. Sebelum tu ada orang tanya, Mahir Saham dah tak buat kelas lagi ke? Okey, macam ni cerita dia. Sebelum ni Mahir Saham memang ada buat kelas berbayar. Kelas Super Trader iaitu kelas signature kami, flagship lah boleh kata, bernilai RM999 untuk 2 hari dan RM1,499 untuk 3 hari. Tetapi sejak tahun 2021 saya tak lagi buat kelas-kelas berbayar. Klien yang buka akaun CDS dengan saya pun dah ramai. Jadi saya decide untuk fokus bantu tambah ilmu saham kepada klien saya dan berikan kelas Super Trader ini secara percuma sahaja kepada mereka. Anda pun akan dapat kelas ini kalau anda buka akaun CDS dengan saya. Dalam kelas Super Trader ini, anda akan dapat ilmu-ilmu yang berharga yang dapat bantu anda untuk jual beli saham di Bursa Malaysia. Antara ilmu yang saya akan ajar adalah cara nak guna platform M+, charting tool, cara scan counter yang ada momentum, strategi jual beli saham, cara kawalan risiko dan beberapa lagi ilmu penting dalam saham. Jom buka akaun CDS dengan saya, Mahir alias, sebagai reminder anda. Layari accountcds.com dan isikan maklumat yang diminta. Semoga dengan ilmu yang saya berikan ini akan bantu anda untuk lebih yakin masuk ke pasaran saham dan berani untuk buat pembelian saham yang pertama kerana dah ada ilmu dekat dada. Jumpa lagi. Assalamualaikum.